ekonomi sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kita dalam video kali ini. So dalam video kali ini aku nak cuba bawa korang melihat satu sudut pandang yang lebih luas berkenaan isu matlamat misi rakyat yang dia cuba bawakan ketika ini. Okey, ramai di kalangan yang tidak mengetahui apakah itu misi rakyat, especially golongan-golongan seperti China dan juga India. Ada di antara mereka yang tidak mengetahui apakah itu misi rakyat. So dalam video kali ini, selain kita mengupas isu matlamat yang dibawakan oleh misi rakyat, kita juga memberitahu secara langsung atau tidak langsung kepada golongan yang tidak mengetahui apakah matlamat misi rakyat, especially golongan-golongan yang akan sebutkan tadi, termasuk juga Melayu juga. Ada juga yang tidak mengetahui apakah itu misi rakyat, apakah matlamat misi rakyat. Jadi dalam video kali ini korang boleh dengar apa yang aku ingin sampaikan. Aku harap apa yang aku sampaikan ini korang boleh faham apakah itu misi rakyat, apakah matlamat misi rakyat. Jadi kita tengok balik 2 tahun kebelakangan ini sebelum misi rakyat lakukan pada sekarang ini. Okey, 2 tahun sebelum ini ketika di COVID-19, Faiz ni sebenarnya dah memang ada dah apa yang dia cuba ingin sampaikan, apa yang dia cuba ingin buat. So mengembalikan kegemilangan ekonomi Malaysia dalam bentuk bantuan-bantuan yang dia ingin cuba lakukan. So dalam kepala otak tu dah ada dah, tapi tak tahu macam mana dia nak mula, macam mana dia nak melaksanakan perkara itu. So sehinggalah dia terkeluar sedikit kepada apa yang dia ingin cuba buat. Dia lakukan perkara yang boleh menggugat kerajaan itu sehingga dia tertangkap lah. Okey, kat situ kita nampak dia terkeluar sedikit. Tapi selepas dia disoal, disiasat, dia cuba mengajak orang untuk tidak mengambil vaksin saja, tapi dia bukanlah nak meruntuhkan kerajaan. Tidak sama sekali ketika itu. Sekembalinya beliau daripada tahanan ataupun penyiasatan polis, beliau memang tidak ada apa-apa lah. Beliau adalah seorang yang amat tegas pendiriannya. Apa yang dia nak buat, dia akan buat. Ada orang dia cakap pandai sembang saja, tapi dia tak berani buat. Tapi sosok yang bernama Faiz ini, dia cakap, dia buat. Dia cakap, dia laksanakan. Itu yang menariknya sosok bernama Faiz ini. Dan aku melihat sosok yang bernama Faiz ini adalah jelmaan kepada Hang Nadiem. Tapi bukanlah jelmaan kepada Hang Nadiem itu secara menyeluruh. Dia pada aku jelmaan watak Hang Nadiem itu adalah faktor dia mendapat satu-satu idea, kemudian dia melaksanakan. Contoh Hang Nadiem itu telah mempersembahkan kepada tuanku yang berada di Singapura ketika itu, ya, meletakkan batang-batang pisang. Idea dia meletakkan batang pisang supaya si todak kita dapat selesaikan perkara dengan cara yang macam itulah. Kalau ikut sejarah ajalah kan, aku nak cerita bab sejarah ni tak pandai sangat, tapi tahulah tentang sejarah. Ceritanya macam itulah. So dia nak sampaikan kepada tuanku tu memang tak sampailah, jauh lah. Tapi apa yang dia cuba buat, dia cuba adakan idea dia itu. Dia mengadakan food delivery kan. Pada awalnya memang dilihat seperti nampak pesaing
kepada Foodpanda, kepada GrabFood kan, platform e-hailing ni lah. Tapi sebenarnya membuka peluang satu lagi, membuka peluang pekerjaan yang ketika itu ramai di antara kita lepasan COVID kehilangan pekerja, tak tahu nak ke mana. Jadi platform e-hailing ini dia adakan dan dia wujudkan, selain mengadakan rider-rider, dia juga menawarkan kepada pekedai-pekedai dengan menawarkan harga murah, harga kedai. Juga termasuk rider ni tadilah yang selama ini kita lihat diperkatakan ramai rider sidai oleh sebab tidak banyak order ataupun mungkin banyak cancel dan sebaliknya. Tapi pelaksanaan itu dia berjaya melaksanakan. Okey, nampak? Bukan sahaja dia cuba mengeluarkan idea, tapi malah dia melaksanakan idea yang dia cuba buat. Sekurang-kurangnya dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan tadi. Dalam pada itu, dari utara hingga ke selatan pada tahun yang lepas, silap 2 tahun lepas ke ataupun setahun lepas selepas COVID, Malaysia hadapi banjir yang amat-amat luar biasa daripada yang dikatakan sebelum-sebelumnya itu. Jadi banjir itu menyebabkan kehilangan pekerja, kehilangan harta benda, pelbagai bagi dalam bentuk kehilangan, dan hingga menyebabkan kesusahan rakyat itu disuarakan hingga tidak dipedulikan oleh wakil-wakil rakyat tadi. Oleh kerana itulah idea-idea dia tadi muncul dengan menyuarakan kepada rakyat sesiapa yang ingin menyalurkan bentuk sumbangan wang ringgit dialu-alukan, kemudian dilaksanakan dalam bentuk pembelian barang. Pada kali pertama dia memberi wang ringgit, tapi bila wang ringgit dia rasa macam tidak relevan, dia membeli barang keperluan asas untuk kepada yang mengalami kesusahan. Selepas itu kita boleh lihat penyakit yang jarang ditemui di Malaysia. Pengumpulan dana itu telah berjaya untuk sesi yang pertama, iaitu Adik Nail. Kita berjaya mengumpul 9.7 juta. Yang kedua adalah Adik Atif. Masih lagi terkumpul dana tersebut, dan juga dana tu masih lagi berada platform Misi Rakyat. Sesiapa yang masih lagi mahu menyumbang, silalah menyumbang bagi mencapaikan matlamat untuk menyelamatkan Adik Atif. So masih lagi terbuka. Setakat ini wang terkumpul untuk Adik Atif 7 juta lebih. So kita kekurangan 2 juta lebih untuk menyelamatkan Adik Atif. Beralih kepada itu, mulalah satu rentak yang kita nampak dia cuba menyeru kepada rakyat supaya rakyat masuk kepada aplikasi Misi Rakyat ini, iaitu cuba yang dikatakan hack ekonomi Malaysia untuk menghapuskan orang tengah yang senang-wenangnya meraih keuntungan dengan menaikkan harga barang. Selain menjadikan alasan minyak, juga penyimpanan stok yang kita tak tahu, mungkin berleluasa. Nanti kalau minyak dia dah puas mainkan, dia buat stok pula pada penyimpanan barang. Jadi dua faktor ini selalu kita dengar di media pemberita. Minyak, stok barang putus.
menjadikan dua perkara itu adalah alasan untuk menaikkan harga barang. Itu sebab apa yang dipanggilkan misi farm ini untuk memanggil rakyat yang ada menternak ayam, itik ataupun binatang lah senang kita, dan juga yang ada mempunyai ladang, menyeru kepada itu supaya mereka-mereka ini dapat bersama-sama menyertai dalam misi rakyat untuk membasmi orang tengah yang sewenang-wenangnya menaikkan harga barang. Hingga kalau kita tengok harga barang pada ketika ini jauh beza dengan yang dahulu. Dalam satu tahun rasanya berapa kali dia nak naikkan harga barang. Boleh jelas apa yang kita nampak sekarang ni, macam-macam bentuk yang kita beli. Harga barang itu naik bukan sikit tapi banyak. Dan nilai wang kita yang makin lama bukanlah makin memberansangkan, malah susut nilai mata wang itu menyebabkan kita mendapatkan barang-barang yang kita selalu beli, harga barang melambung tinggi. Dan inilah yang menguatkan misi rakyat untuk menyeru bersama-sama rakyat jelata yang ada menternak binatang, yang ada ladang, supaya dapat bersama-sama menyertai misi farm ini, supaya kalau boleh kita cantas orang tengah, kita kontrol pemakanan, baik dari segi pertanian. Dan kalau boleh bukan pertanian saja yang kita tumpukan, tapi kita sambut sekali dengan perikanan. Jadi dua golongan, iaitu golongan pertanian dan juga perikanan. Kalau dua-dua ini disambut baik sekali, kalau kita tengok pada apps tu, dia ada hub. Hub itu kalau ikutkan realitinya adalah orang-orang tengah. Tapi di aplikasi hub itu, orang tengahnya adalah misi rakyat itu sendirilah. Kita kalau boleh nampak pada apps tu, ada dana di atas tu, siapa-siapa yang nak menyumbang misi tersebut boleh buat sumbangan dalam berapa yang anda mampu, seramai mungkin boleh. Dari amount yang kita dapat itu, jadi kita boleh membeli barang-barang keperluan seperti pertanian. Jadi kita kumpul dalam satu hub, kemudian kepada kedai-kedai ataupun peruncit-peruncit. Jadi yang hub tadi tu adalah selaku sebagai pemborong lah. Pemborong ni orang tengah lah. Orang tengah tu bukan lagi orang tengah yang realiti ada sekarang ni. Orang tengah itu adalah realitinya dalam apps itu adalah misi rakyat itulah. Jadi kita kontrol barang, harga barang itu kita pegang lah. Yang realiti di luar, kalau orang tengah itu makan dalam RM2.80, RM3, RM4, RM5, pada misi rakyat punya apps, korang boleh menjimatkan ringgit korang tu lah. Jadi aku rasa ini baik sekali, memang amat baik. Dan kalau kita lihat pada seharian PAS, misi rakyat telah duduk bersama-sama dengan agensi, juga Kementerian Pertanian bersama-sama. Tapi aku melihat pada raut wajah Kementerian Pertanian, dari raut wajah aku dapat baca yang Kementerian Pertanian menyambut baik apa yang dilakukan oleh misi rakyat tersebut. So kat sini kita nampak green light tu. Kalau kita benar-benar dapat menguasai pemakanan ini, jadi kita telah menjimatkan wang ringgit kita. Aku rasa kita akan dapat nilai yang sama 10 tahun ke 20 tahun ke belakang. Kalau kita tengok skop yang lebih luas lagi, jika kita benar-benar menguasai pemakanan ini, baik daripada pertanian, baik jadi juga pada perikanan, bila kita benar-benar menguasai makanan,
Jadi kita telah buat satu transformasi baru yang pada aku hacker itu adalah satu istilah perkataan yang tidak tepat. Jadi istilah yang aku pakai tadi seperti yang aku sebutkan tadi, ia nampak lebih sesuai dan padan diguna pakai oleh misi rakyat. Kalau hacker memang tak padan. Seolah-olah nampak yang misi yang kita cuba lakukan ini adalah satu misi yang jahat lah. Kita cuba hack kerajaannya kan. Tapi sebenarnya kita bukan hack kerajaan punya sistem. Kita yang sebenarnya yang mengontrol sistem belian tersebut. Kalau tak ada orang tengah tu, bagaimana dia punya harga? Dapat tak dia jimatkan kau punya ringgit Malaysia tadi tu? Itu yang aku cakap tadi. Kalau kita dapat menguasai pemakanan dan juga perikanan ini, aku harap akan wujud ada perikanan ini satu hari nanti, walaupun bermula daripada pertanian tadi. So perikanan ni belum ada. So yang ada sekarang ini pertanian. Kalau dua-dua ni ada, kita benar-benar lah menguasai ekosistem Malaysia. Kita bukan nak mengetepikan government itu sendiri. Government is government. It is law. Kita buka kepada dua pihak kat sini. Yang pihak government adalah pihak yang legal, dan pihak kita misi rakyat adalah unlegal. Biarkan yang legal ini berjalan seperti biasa, seperti yang kita termaktub dalam perlembagaan sedia ada. So kita ni sebagai misi rakyat, kita buat kepada unlegal. Kita bantu legal daripada unlegal tadi. Apa yang kita boleh bantu tadi? Okey, contohnya ada perkara-perkara yang telah berlaku perkara ini yang kita nampak beberapa kali. Government itu kepincangan dalam aspek kabinetnya sendiri. Maksudnya daripada orang-orang diorang tu lah, itu tak betul, ini tak betul, ini masing-masing menyalahkan masing-masing, masing-masing ikut parti masing-masing. Jadi kita dah bosan dengan diorang punya politik, dan apa yang kita nak selalunya tidak dipandang. Yang dipandang tu sedikit saja daripada lebih yang pada kesusahan tadi kan. Kita menyuarakan sikit, oh dia kata itu. Kita menyuarakan sikit, YB tak datang. Macam-macam tu. So benda ni perlu ada. So misi rakyat ni sebenarnya backup. So kalau orang kata kepincangan yang ada pada legal ni tadi, so kita di jalan ekonomi sistem ni berjalan seperti biasa. Ibarat tak ada dia tak apa, tapi kita perlu ada supaya nampak kita punya perlembagaan dalam negara itu tak adalah teruk sangat. Jadi kita ada backup. Contohlah kita dalam berperang, seandainya habis polis, habis tentera, so siapa lagi yang ada? Lapisan yang terakhir adalah kau boleh jawab kan? Siapalahkah golongan tersebut? So beginilah yang kita cuba adaptasikan, yang mana legal kita ada seperti biasa dan unlegal kita cuba lakukan backup kepada legal tadi. So legal ni kan dia 5 tahun sekali. Kadang-kadang tak sampai 5 tahun sekali kan? Jadi kat situ ada staff kat situ. So siapa yang kontrol? Askar kontrol lah kan. Jadi ekosistem nak jalan macam mana? Negara-negara lain menunggu penantian siapakah dia Perdana Menteri, siapakah yang menjadi kabinet. So benda-benda itu negara-negara luar tu pandang. Jadi tak nak orang kata ekosistem ini stuck dekat situ, nakkan jalan macam biasa. So inilah dia platform dia, berjalan macam biasa melalui aplikasi yang telah ada.
selain kita dapat meraih, menikmati bersama-sama dengan harga yang lebih baik, yang lebih relevan, yang lebih efisien, jadi kita sama-sama lah menikmati harga tersebut dan kita boleh dapat nilai mata wang yang kemungkinan 10 tahun dahulu, jika berjaya kita melaksana ataupun kita menguasai sektor pemakanan ini, aku rasa sekarang kita sedang move to 500 tahun dahulu, di saat Melaka ada satu empire yang besar dan mengharumkan tanah Melayu itu sendiri, membawa nama tanah Melayu itu, hingga menyebabkan negara-negara lain berminat untuk menjajah, dapatkan hasil-hasil bumi yang ada di Malaysia. Dan aku rasa kalau ikut tahun, kita ke depan. Tapi kalau ikut peristiwa, yang pastinya kita akan ke belakang. Faham tak maksud aku kat situ? Tahun tetap depan, kita tetap gerak seperti biasa, tapi kita sedang mengembalikan peristiwa lama itu. Kenapa aku cakap macam itulah? Sebab dia relate dengan ajaran Islam itulah. Kalau kita lihat turunnya Nabi Isa, nampak? Maknanya peristiwa tu ke belakang. Dia turun balik, tu dia cuba buat, memakmurkan Islam, itu semua kepercayaan kita lah. Aku rasa ini saja yang aku boleh ceritakan setakat ini. Dan aku harap Faiz boleh menjaga misi rakyat ini. Bukan Faiz saja yang kena jaga, kita semua perlu jaga misi rakyat yang kita telah wujudkan ini. Sebab kita dapat menikmati bersama, bukan Faiz saja. Faiz ni adalah pencetus, okey, dan yang menikmati semua. Kalau tak ada pencetus, bagaimana yang lain semua nak gerak? Itu yang aku katakan tadi. Sosok tubuh yang bernama Faiz ni adalah jelmaan watak Hang Nadim. Okay. Sesuai dengan apa yang aku ceritakan ini, aku harap orang dapat sedikit sebanyak apa yang aku cuba sampaikan ini. Dia harap Faiz perlu melihat sekeliling, kerana dikala kamu sedang naik, sekeliling kamu mesti ada peranan-peranan ataupun watak-watak seperti si Kitun, watak-watak seperti Buang dalam filem Sarjan Hassan. Watak-wataknya ada. Jadi perhatikan gerak-geri tersebut, sebab rambut sama kala, hati lain-lain. Itu saja yang aku boleh sampaikan. Jumpa lagi dalam video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.